الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya saya mohon jutaan kemaafan daripada para jemaah sekalian di atas kelewatan tiba di sini pada malam ini, kerana baru sampai daripada Kuantan. Apapun alhamdulillah, sebagaimana kita merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung semula perkongsian kita menerusi nasihat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang telah meninggalkan satu nasihat wasiat yang terbaik untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita ini, supaya kita senantiasa berada di atas landasan dan juga di dalam acuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nasihat yang bakal kita kongsikan pada malam ini daripada Sayyidina Uthman bin Affan ini, kita dapat gunakan dalam kehidupan yang insya-Allah akan dapat memperbaikilah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Uthman berpesan, di antara pesanan yang disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan, iaitulah dia kata apa? Janganlah sekali-kali kalian lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak pernah lalai daripada diri kalian. Dalam bahasa Arab disebut al-ghafilun, orang yang lalai. Dan nasihat ini kalau kita tengok, ianya nampak ringkas, tetapi sebenarnya membawa maksud yang sebenar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kerana di sana orang mukmin ataupun orang Islam, dia ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada undang-undang yang mesti kita ikut, dan juga ada peraturan yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan ini untuk kita mencari redha daripada Allah Azza wa Jalla Jalla wa Ala. Maksud pesanan Sayyidina Uthman ini, jangan kalian lalai daripada Allah ni, maknanya apa? Jangan sekali-kali kita merasakan Allah Ta'ala tidak pernah memerhatikan gerak-geri yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan kita beranggapan bahawa Allah Ta'ala tak tengok apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan,
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua sekali dalam pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah cerita, CCTV Allah ni senantiasa berada, memerhatikan setiap langkah yang kita lalui dalam kehidupan ini. Setiap saat diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam dunia ni tidak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah, pengetahuan Allah. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala-galanya. Hatta seekor kumang yang berada di dalam lautan yang paling dalam pun berada dalam pengetahuan Allah. Hatta sehelai daun yang gugur di dalam hutang yang tebal, walaupun daun tu sekecil mana pun daun tersebut yang gugur, ia tetap berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi diri kita, Allah Taala sentiasa memantau, sentiasa memerhatikan kita. Apa sahaja yang kita buat, semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang kafir ni, tuan-tuan, di hari akhirat nanti dia kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir ni apabila Allah Ta'ala himpun mereka di tengah padang mahsyar nanti, bila Allah Ta'ala adilkan, ataupun Allah Ta'ala mengadili setiap daripada hamba Allah ini. Kata ulama mufassirin, yang mula sebelum manusia dihisap, yang mula-mula dihisap adalah binatang. Binatang akan dihisap terlebih dahulu. Kita dah ingat binatang dah kena hisap, binatang pun kena hisap. Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilannya. Kalau atas dunia ni ada binatang, sesama binatang yang menzalimi antara dia, maka di akhirat kelak juga akan diadili oleh Allah. Tapi mereka tidak diazab. Cuma Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita bahawa kalau binatang pun tak terlepas, ini kau pula manusia. Sebab tu bila selesai pengadilan di antara binatang-binatang ni, maka mereka terus bertukar menjadi pasir, menjadi debu-debu, menjadi tanah. Sebab itu bila orang kafir tengok binatang ini tidak diazab, lalu mereka pun sebut wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir, alangkah baiknya kalau dulu aku tidak dijadikan sebagai manusia, tetapi dijadikan aku ini sebagai tanah sahaja. Sebab apa? Sebab dia takut dengan azab yang bakal menimpa mereka. Maknanya sebagaimana yang kita maklum, orang kafir dia akan menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zaliklah. Sehingga kan apabila dibentangkan kepada mereka tentang buku catatan amal, maka mereka akan kata apa? Celakalah. Buku apakah ini sehingga tercatat tidak ada satu pun yang tertinggal daripada apa yang telah kami lakukan sewaktu di dunia dulu. Masa itulah masing-masing ketakutan, masing-masing ketakutan dalam saat yang sangat genting. Kita boleh bayangkanlah, dan perkara ini pasti akan berlaku. Dan bagi orang Islam, bagi mukmin, buku yang pertama yang akan dihisap oleh Allah ialah sembahyang. Buku yang berkait dengan sembahyang kita. Sebab tu dalam hadis sebut, kalau baiklah sembahyang, kalau baik sembahyang kita, maka baiklah seluruhnya ibadat yang lain. Tapi kalau buruk sembahyang kita, maka buruklah amalan yang lainnya. Na'udzubillah. Sebab tu sembahyang ni satu benda yang kata apa, kita kena jagalah. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-salah.
fa in salahat salaha sairil amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau baik semayang, maka baiklah seluruh ibadat yang lain. Tapi kalau buruk semayang, maka buruklah ibadat yang lain. Na'udzubillah. Sebab tu kata ulama, kalau orang tu dah semayang, dia dah sempurna dah, air wuduk dia sempurna, dibuka buku catatan amalnya, lalu Allah Ta'ala terima ibadat solatnya dengan sebaiknya, maka Allah Ta'ala tidak akan buka lagi buku catatan amal yang lain. Tapi kalau semayang kita jeng kereng kongkeng, no, jeng semayang kodang, no, semayang kita pun kita tak apa nak jaga. Waktu semayang kita tak jaga, ambil wuduk pun ikut dah, maka beratlah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan buka buku catatan yang seterusnya. Nabi sebut dalam kitab apa? Setiap orang ni akan dibentangkan dengan 99 buku catatan amal. Setiap satunya saujana mata memandang. Allahu Rabbi. Dan pasti ianya akan berlaku, tuan-tuan. Maknanya kita tidak dapat mengelak, kecuali 70,000 orang yang Nabi sebut daripada kalangan umatku yang akan masuk ke dalam syurga Allah tanpa dihisab. Allahu Rabbi. Tapi kita ni masuk dah dalam 70,000 Itu yang menjadi persoalan kita. Kita masuk dah dalam 70,000 orang. Mitok-mitok lah masuk lah, masuk celah seorang tak apa tu. Tapi masalah sahabat 30,000 tu lebih tu. Tabi'in lagi. Kita nak masuk ke mana ya? Tak ada dah. Sebab tu Dr. Abdullah Azam kata, aku tidak ada cara lain dah untuk masuk syurga Allah secara shortcut. Aku bukan seorang ulama yang memiliki anak murid yang ramai yang boleh mendoakan untuk aku. Aku juga bukan seorang yang kaya sehingga aku boleh berderma yang menjadi asbab untuk aku masuk syurga Allah dengan derma aku. Tapi aku hanya ada satu jalan, kata Dr. Abdullah Azam, iaitulah berjihad di jalan Allah. Dan dengan sebab itu aku dapat masuk ke dalam syurga Allah secara directly. Dan Allah Ta'ala makbulkan doanya ketika dia pulang daripada salat subuh, berjemaah dengan anak dia, masuk dalam kereta, buka enjin, kereta pun meletup. Syahid dia di jalan Allah. Untung dah tuan-tuan. Sebab tu sahabat berlumba-lumba untuk syahid. Sebab tu Sayyidina Umar pesan supaya tidak meninggalkan dua perkara dalam doa. Maknanya kalau kita boleh duduk tempat mustajab, macam yang kita selalu sebutlah, kalau boleh kita pergi Mekah, kita dapat berdoa di Multazam. Multazam ni di antara pintu Kaabah dan juga Hajar Aswad. Ni tempat paling mustajab dalam Masjidil Haram. Tapi bukan satu benda yang mudah dan bukan semua orang boleh pergi situ, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nabi pernah letak tangan dia, tekuk tubuh dia di Multazam ni dalam keadaan Nabi berdoa dan menangis. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh pergi umrah lepas ni, tidak tahulah boleh masuk kedok sampai situ. Ni dengan pagarnya. Tak tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala pilih, insya-Allah. Berdoa di Multazam, dua doa. Yang pertama, minta mati di tanah haram, khususnya di bumi Madinah. Dan yang keduanya, itulah minta mati sebagai syahid. Mintalah dua perkara ni dalam kehidupan kita. Dalam semayang ke, setiap kali solat, dalam sujud terakhir ke, di antara dua khutbah Jumaat tu, di antara waktu mustajab ni, mintalah supaya Allah Ta'ala matikan kita sebagai syahid ataupun mati di bumi Madinah. Baik tuan-tuan sekalian, nak rayaknya Allah Ta'ala tidak pernah terlupa, tidak pernah orang kata apa, lalai daripada mencatat setiap amalan yang kita lakukan.
kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Dua orang malaikat, itulah raqibun wal atidun, yang mencatat amalan yang kita lakukan. Sama ada ucapan kita, tulisan kita. Hari ni mudahnya lah nak boleh dosa, nak pahala kita nak terbang ke orang ni senang je akhir zaman ni dah. Tak nanti cakap dengan tulisan je. Tulisan dalam WhatsApp, tulisan dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, Twitter ke dan sebagainya, media sosial apa pun yang kita tulis, yang menjadi fitnah, ataupun yang menyebabkan jatuhnya maruah orang lain, ataupun dengan sebab tulisan kita itu menjadi suatu menzalimi orang lain, maka selagi mana kita tak tarik tulisan tersebut, maka selagi itulah kita akan menanggung akibatnya. Sama ada kita pikul dosa orang tu di akhirat, ataupun pahala kita pergi kepada mereka. Kalau kita tak ada pahala, kita pikul dosa orang. Kalau kita ada pahala kita pergi kepada orang yang kita zalimi tersebut, sama ada dengan mulut ataupun dengan tulisan kita, ataupun dengan perbuatan kita dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pernah sehari satu kisah kan, Nabi Musa ditanya bagaimana Allah Ta'ala ni tak pernah tidur. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam ini untuk pegang 2 biji botol. Satu riwayat kata botol, satu riwayat kata gelah kaca. Lalu dia pun pegang sampailah dia penat, akhirnya gelah tu pun belaga. Pecahlah gelah tu. Lalu malaikat Jibril pun royaklah melalui wahyu Allah, beritahu kalaulah Allah Ta'ala ni seperti mana kamu, nescaya akan binasalah alam ini. Maknanya kalau Allah Ta'ala letih, penat, ngantuk macam kita, maka hancurlah, rosaklah alam ni. Sedangkan Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala nak lakukan ataupun nak buat satu benda, cukup Allah Ta'ala sebut kun, jadi maka jadilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya kata Sayyidina Osman, cukup bagimu untuk mengenali seseorang itu merasa iri ataupun hasad, bahawa dia bersedih saat kau gembira. Maknanya kita nak tahu orang tu ni dengki ke, berhasad, ada hasad dengan kita, waktu kita gembira tu bagaimana perasaan mereka. Kalau mereka turut gembira dengan kita, maka orang ni orang yang baik dan boleh kita jadikannya sebagai teman, boleh kita bersahabat dengan dia. Tapi di saat kita gembira, tiba-tiba dia menangis ataupun dia susah hati dengan kegembiraan kita, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, tiba-tiba dia susah hati, maka orang ni mempunyai sifat hasad kepada diri kita. Jadi cukuplah, tak sampai situ dah. Bukan kata suruh putus silaturahim, tapi untuk kita nak kenal orang ni, hasad kedok. Tapi kalau dia suka dengan kita, macam kita sebut tadi, kita suka, dia pun suka, maka orang ni adalah orang yang boleh kita jadikan teman dan sahabat. Dan juga di antara sifat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ialah mereka gembira dengan nikmat yang diterima oleh sahabatnya yang lain. Ni sifat ahli syurga Allah. Dan di antaranya juga iaitulah mereka yang boleh memaafkan kesilapan orang lain terhadap dirinya. Ni juga adalah sifat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua perkara ni mungkin
Kalau kita tengok orang lain boleh nikmat, mungkin kita dok rasa sangat, doklah kita rasa susah hati. Tapi ada juga kita tengok pengurusi tukar kereta, tukar kereta lain pula, ataupun jemaah sama-sama kita muslimat, keren, hari ni mari gelang lain, esok tukar gelang lain pula, susah hati kat kita. Kerja apa dia ni? Main gelang 5-6 orang, 20 orang. Tapi hak paling susah kali kita nak maafkan kesilapan orang lain. Betul. Nak maafkan kesilapan orang lain ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Bila kita sudah diaibkan, maknanya orang fitnah macam-macam kita, tiba-tiba kita maafkan dia, maknanya kita dak letak langsung dalam hati kita. Maknanya kita boleh kawan macam biasa pula dengan dia. Bukan satu benda yang mudah. Kecuali orang tu memiliki hati yang bersih, dan juga orang tu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita maafkan orang ni dalam keadaan kita tak letak syarat, maka barulah kita dikira sebagai orang yang memaafkan orang lain. Tapi kalau kita maaf tapi dalam masa yang sama kita letak syarat, tak maaf gimana gitu. Sebab tu Abu Bakar pernah bila mana berlaku hadisun ifkun yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Sayyidatina Aisyah difitnah. Lalu ada di kalangan saudara mara kepada Abu Bakar ni pun juga di antara orang yang mula-mula menyebarkan fitnah kepada Sayyidatina Aisyah, yang sebelum tu Abu Bakar ataupun Abu Bakar banyak bantu adik-beradik dia ni, anak beranak dia ni. Tiba-tiba bila dah turun ayat yang membersihkan nama Sayyidatina Aisyah, lalu Abu Bakar kata, aku boleh maaf tapi ada tapi. Tapi aku tak akan dah dengan dia. Maknanya aku tak akan berhubung lagi dah dengan dia. Aku boleh maaf tapi aku tak boleh nak tengok dah, aku tak boleh nak jumpa dah dengan dia. Nabi kata, tu kira mu dah maaf lagi sekarang setara tu. Macam kita, aku boleh maaf tapi nak jumpa mina air dah. Aku boleh maaf cikgu, tapi aku nak jumpa mina air dah cikgu minta maaf. Maknanya dah maaf lagi setara tu. Aku boleh maaf Abang Zaidi, tapi aku tak boleh nak kawan macam dulu dah. Maknanya orang ni dia tidak memaafkan sepenuhnya. Bila maaf ni kira hilang terus dah. Sebab tu kata bukan satu benda yang mudah dah. Muslimat bukan satu benda yang mudah. Maknanya kita akan ingat lagu-lagu mana dulu dia pernah buat jahat kat aku dulu. Maknanya tak maaf lagi setara tu. Sebab tu bukan mudahlah untuk kita nak dapatkan perkara tu. Tapi itulah Nabi sebut di antara sifat ahli syurga Allah ialah mereka yang boleh memaafkan kesilapan orang lain terhadapnya, tanpa dia menyimpang sebarang perasaan dendam dan sebagainya. Baik, yang seterusnya kata Sayyidina Uthman, siapa yang meninggalkan dunia, nescaya Allah mencintainya. Dan siapa yang meninggalkan dosa-dosa, nescaya para malaikat mencintainya. Dan siapa yang memutus keinginan dari apa yang dimiliki muslim lainnya, nescaya kaum muslim mencintainya. Baik. Yang pertama Sayyidina Uthman kata, siapa yang tinggal dunia. Sama macam maknanya dia dok letak dunia dalam hati lah, mudah cerita. Dok letak dunia dalam hati. Maknanya
Kalau pitih tu nak tak lantang derma tu antara 10 RM5. Dia tak 10. Dia tak tak 5. Nah. Tu baru kita boleh ni lah nah. Baik. Bukan maksudnya tinggal dunia ni bukan tinggal secara total. Tapi dia dak letak dunia di hati. Macam kata Imam Syafi'i kata apa? Letaklah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu dan kematian di kelopak matamu. Dia sekaya mu akan bahagia dunia akhirat. Yang jadi masalah kita hari ni, kita letak dunia di hati, akhirat di tangan. Mati ni tak ada langsung depan mata kita. Malaikat dia sangat jauh daripada penglihatan mata kita. Kita duk berasa mati ni lambat lagi. Lambat lagi mati, relax tu. Baru berapa umur? Cikgu kata aku baru batching. Cikgu ni umur berapa cikgu? 58? 68? Mana nampak macam 58? Nampak tua ya cik pula. Gerai cik, ayo cik muda lagi dah. Boleh lagi nak keliling Malaysia. Ya. Baik. Abang Mazuki. Abang apa lah ni Abang Mazuki? Berapa? 28. Allah. Halu kita. Abang Mazuki. Abang 28. Abang Mazuki. Bapa kita panggil abang, panggil adik dah. Dah kita 40 dah. Adik Mazuki. Maknanya tak ni. Marah ya cik. Mana cik ni 28 ya cik ya cik. Aduh. Baik. Jadi kita duk rasa macam mati lambat umur. Tu yang kita rasa dah lagi ni enjoy dulu seronok-seronok dulu. Baca Quran kediang, baca Quran sikit-sikit sudah lambat lagi mati sedangkan Sayyidina Ali kata apa? Beribadahlah kamu seolah-olah kamu merasakan esok adalah hari kematianmu. Beribadahlah kamu. Maknanya buatlah ibadat macam kita nak mati esok dah. Makna kata kalau hari ni kita boleh selawat ni bukan setakat 1000. Lebih daripada 1000 kita nak selawat. Kalau kata kek gi dah kita mati. Oish, dang dah kita nak selawat 1000 weh. Nak dang dah boh. Nak selawat 1000 weh. Kalau 8.5 mati. Dang 500 je. Sebab tu kita jadi tangguh buat ibadat sebab kita rasa mati ni lambat lagi dah. Sedangkan kematian ni Allah sangat dekat dengan kita. Setiap bertambahnya saat dalam kehidupan, semakin dekatnya kita menghadapi kematian. Sebab tu kata Imam Ghazali, yang paling jauh ialah masa yang telah berlalu. Jadi kita dah ingat umur kita kau panjang, rupanya dah. Semakin bertambah usia, semakin dekat diri kita dengan kematian. Bahkan setiap hari lebih daripada 70 kali Israel mari memerhatikan diri kita. Kita duduk buat apa? Kalau kita ni leka lalah dengan dunia, waktu tu malaikat akan kata apa? Allahu Rabbi. Dah lama dah dia nak mati. Hanya beberapa ketika saja dia nak mati, tapi dia masih lagi jauh daripada Allah. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena lazimkan diri kita dengan perkara-perkara kebaikan, ibadat dan sebagainya. So apa? Sebab seseorang tu dia akan mati menurut kebiasaan amalan yang dia lakukan dalam kehidupan. Kalau orang tu jenis mari surau, kaki surau, kaki masjid, maka dia akan mati dalam keadaan dia akan mari masjid, ataupun dia mati tengah sembahyang dan sebagainya. Kalau orang tu kaki baca Quran,
Dok pelik kalau dia mati tengah baca Quran. Macam Saidina Osman, orang yang sentiasa baca Quran. Setiap kali baca Quran tubik air mata, mengalir air mata Saidina Osman setiap kali baca Quran. Kita baca Quran dah tengok nangis baca Quran podok. No, hari ni surah Kahfi pun puah dah. Ambak habis dah. Padahal sekata 10 ayat je. No, bukan banyak pun. Tu pun kadang-kadang dok nak baca. Dok tinggal nak baca Kahfi hari ni tau. Maknanya nampaknya kita ni malahnya baca Quran. Tapi kalau WhatsApp lagi dak berasak telefon, lagi tu dak berhenti. Grup WhatsApp macam-macam, grup masukkan, grup drama, grup situ, grup ni tapi grup baca Quran ada ada kok kedua kali lagi buat grup baca Quran kat kita nak jadi riak pula, macam-macam hal lah. Baik. Siapa yang tinggal dunia, nescaya Allah mencintainya. Maksudnya apa? Bila kita dak buat perkara ataupun kita dak utamakan dunia dalam kehidupan, maka insya-Allah kita akan melebihkan akhirat dalam kehidupan kita. Tak ada kalau orang tu kejar dunia, tiba-tiba akhirat dia lebih. Mustahil. Dia kejar dunia tapi akhirat dia lebih. Mustahil. Biasa kalau kita terlalu sibuk ni, kita nak buat urusan, nak baca Quran sejuzuk sehari pun payah. Ataupun kita nak sembahyang sunat ke. Hari ni kadang-kadang kita duha pun kita dok dang. Nak sembahyang duha. Jangan kata tahajud. Tahajud ni tuan-tuan rasa dak setiap hari lah, dak macam Abang Zadi, dak Abang Nazri tengok muka jernih molek, maknanya muslimah dak tahajud dak tinggal belaka ni, dak hok mari serai dak. Tapi kadang-kadang kita terlepas, padahal benda tu mudah je. Maknanya sangat senang, tapi payah kita nak buat. Sebenarnya bukan payah, tapi hakikatnya Allah Ta'ala dak pilih kita untuk bangun. Sebenarnya tu je. Sebab mungkin dengan sebab hati kita ni kotor, dengan sebab makanan kita ni syubhah, menyebabkan kita jadi tidak dijemput oleh Allah untuk bangun tahajud. Mudah cerita, Allah Ta'ala tak mau jumpa dengan kita. Tu je. Bukan kita tak mau bangun, tapi Allah Ta'ala tak mau jumpa, menyebabkan kita jadi leka tidur. Patutnya kita, kata ulama', bila umur 40 ni, bila tahajud pun dah boleh nak bangun, gelak gambar lah. Setakat buat fardu je, siang lah, siang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau boleh lah saya nasihat pada diri saya dan juga semua jemaah, kalau boleh kata apa, janganlah tinggal tahajud lah. Kalau tak boleh buat tiap-tiap malam pun, at least seminggu sekali tak apa dah. Kalau tak boleh buat tiap-tiap malam, tapi kalau yang terbaiknya boleh buat tiap-tiap malam lah. Sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Begitu juga dengan sahabat, mereka tak pernah tinggal tahajud. Sebab tu hamba teringat pesan almarhum Dr. Harun Deng. Dia kata siapa-siapa yang nak diri dia ni dipandang mulia oleh manusia, janganlah sekali-kali dia meninggalkan solat sunat tahajud. Dan dia nak supaya ucapan dia ni didengari oleh orang lain. Nasihat dia orang dengar, pendapat dia orang dengar, maka janganlah sekali-kali tinggal tahajud dalam kehidupan. Ni pesan almarhum Dr. Harun Deng. Sebab tu kalau kita tengok almarhum Tok Guni Aziz, tak pernah tinggal tahajud. Pernah kita pergi program sekali dengan Tok Guni Aziz, program pelajar dengan Tok Guru. Tok Guni Aziz cerita dia kata pernah sehari. Hamba dok kejut tahajud sehari. Maknanya hari lain tu dok pernah tinggal tahajud. Kita
Noh sehari tu kita bangun tahajud. Orang lain kita tak bangun mereka. Itu masalah kita tau. Bukan tuan-tuan lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, lepas pada ni kita paksalah dah. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi sebut makruh orang yang melewatkan waktu tidurnya dalam keadaan tidak ada keperluan syarak. Maknanya lepas isya dia pergi sembang, tengok TV, sembang, tengok bola, duduk kedai kopi. Maknanya dia tidur lambat. Hukumnya makruh kata Nabi. Kata ulama. Sebab apa? Sebab dengan tidur lewat itu menyebabkan dia tidak dapat bangun untuk tahajud. Tapi kalau dia tidur lewat dengan sebab syarak, maknanya dia bincang hukum ke, ataupun dia belajar ke, dan sebagainya, menguruskan urusan ummah ke, dia tolong orang ke, maka itu tidak menjadi suatu makruh, yang makruh. Tapi kalau kita tidur lambat kerana main Facebook, maknanya lalalah leka kita dah. Lepas tu jangan kata tahajud, subuh 8.30. Baik. Dan siapa yang meninggalkan dosa-dosa, nescaya para malaikat mencintainya. Kalau malaikat cinta pada kita ni, tak ada apa dah. Sudah pasti malaikat akan mendoakan untuk kita. Dan doa malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha amma amarahum. Mereka tidak pernah buat maksiat kepada Allah di atas perintah yang Allah Taala berikan kepada mereka. Sebab tu nak dapat doa para malaikat, nak dapat cinta daripada malaikat, maka kita kena tinggal dosa-dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tinggallah. Dan yang terakhirnya, siapa yang memutus keinginan daripada apa yang dimiliki oleh muslim yang lainnya, nescaya muslim akan mencintainya. Maksudnya apa? Kita tak berebut dengan orang. Orang nak benda tu, kita tak berebut hak orang nak tu. Ni kalau orang nak ambil ni gok baloh. Baloh adik-beradik. Berebut tanah sekangkang ke, putus silaturahim, baloh jiran, putus sahabat dan sebagainya. Kenapa? Kerana dunia. Tak ada orang berebut nak duduk sah pertama ni aku. Ada. Kalau bab akhirat ni payah. Berebut nak tok latong tong derma ada. Hari ni orang berebut semua benda kerana dunia mereka. Baloh kerana dunia, baloh kerana harta benda. Kalau baloh kerana akhirat, tak ada. Tak ada lagi lah orang samang menyamang ni masuk dalam mahkamah kerana berebut nak duduk di sah pertama. Bila tu hakim tanya, sebab apa ni saya nak samang dia? Pasal apa? Pasal dia ambil, patutnya saya duduk sah pertama semayang, tapi dia pergi ambil sah saya. Saya nak samang dia. Memang hebat dah. Tak hakim kata, saya pun mayat rumah. Saya nak buat hukuman lagu mana tak tahu ni. Saya pun mayat rumah dah. Awak berebut sah pertama, awak masuk dalam mahkamah. Sedangkan Nabi sebut, Nabi kata apa? Kalaulah sesiapa mengetahui kelebihan berada pada saf yang pertama, nescaya dia akan membuat undian siapa yang layak untuk berada pada saf tersebut. Kita tak apa lah. Kita tak memang sudah mayang siapa nolak. Macam aduh lah, akhir zaman. Apa ni? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi lepas pada ni kita tak payahlah nak berebut benda-benda yang kata apa, yang orang nak atas dunia ni dah. Beri korang lah dah. Sebab tu Ibnu Athaillah As-Sakandari sebut apa? Dia kata apa? Dalam perkara dunia, dahulukanlah orang lain berbanding dengan dirimu.
Adapun dalam perkara akhirat, dahulukanlah dirimu berbanding dengan orang lain. Tu disebut dalam kitab hikam. Kalau dalam perkara dunia ni, mu ikut orang lain dulu. Jangan mu ambil dulu dalam perkara dunia. Tapi kita dok dalam perkara dunia, kita dahulukan diri kita. Kalau kata orang nak buat rombongan pergi Langkawi naik bah percuma, kita tok nama kita dulu. Nama orang lain ke dia. Pasal apa lagi nak muat lagi kan? Makan kita kau. Kita tok lah pinggang setambung. Penuh pinggang. Mari orang lain belakang tengok Allah, tinggal aku wah kita lah. Sebab apa? Sebab kita dahulukan diri kita dalam perkara dunia. Dalam perkara akhirat, kita kemudiankan diri kita. Na'udzubillah. Maknanya lepas pada ni, dalam perkara dunia kita beri korang dulu, tak apa. Pasal dunia ni fana, tuan-tuan. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua yang atas dunia ni akan binasa belaka. Kita duk berebut pun kita akan tinggal. Hari ni kita berebut tanah selaka, bolehlah kita. Siapa rasa kita tinggal kat tanah tu ke kita bawa masuk dalam kubur? Doa Allah, boleh korang, boleh kan anak-anak kita lah. Tapi kita ambil dengan cara zalim, kita kena azab. Jangan ingat lepas. Kita tipu ke sebagainya ke. Kita tak terlepas. Kita mati, tanah tu boleh kat orang dah. Tak jadi hak kita. Tapi kita berebut juga dah. Siapa putus silaturahim dengan pak saudara dengan mak saudara. Putus adik-beradik, berebut harta. Sedangkan yang kita bawa Quran tu, kalau kita baca Quran surah Al-Mulk, selamat kita. Kalau kita bangun tahajud tiap-tiap malam, selamat kita. Kalau kita selawat 1000 kali sehari, Allah selamat kita. Tak melibatkan pitih lah semua tu. Bangun tahajud tak melibatkan pitih, selawat tak melibatkan pitih. Baca Quran tak melibatkan pitih. Tapi orang tak berebut tu. Berebut harta dunia. Na'udzubillah. Ambil sikit-sikit sudah. Banyak harta, lamalah kita kena hisap di hari akhirat esok-esok. Sebab tu Nabi tengok dalam syurga orang hak paling banyak dalam syurga ni, tuan-tuan, ialah orang-orang yang miskin. Waktu Nabi masuk dalam syurga, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tengok yang paling ramai dalam syurga ialah fakir miskin. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskina wa amitna miskina wahsyurna fi yaumil qiyamah ma'a masakin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di hari akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Pasal apa? Pasal yang ramai dalam syurga adalah orang miskin. Sebab tu bila Sayyidina Umar tengok belakang Nabi, bekas Sayyidina Umar nangis ni, Sayyidina Umar tanya Nabi Rasulullah, sebab apa yang berlaku kepada pemimpin umat ni? Maknanya Rasulullah, mengapa tidak berlaku sebagaimana orang kerajaan Rum dan Parsi yang memiliki singgasana yang hebat. Tapi mu ni pemimpin ummah, gini keadaanmu. Lalu Nabi kata apa? Mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat. Dunia ni, nikmat dunia ni hanya satu je, tuan-tuan. Kalau kita berebut hari ni saja, sedangkan 99 Allah Ta'ala tangguh di hari akhirat. Tapi waktu kita tak berebut syurga yang luasnya, antara langit dan bumi. Allah. Kan Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadamu syurga yang luasnya antara langit dan bumi. Dan ianya tersedia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dah ambuh. Orang hak miskin kali pun syurga dia, rumah liga dia pun 2000 km daripada Syam sampai ke Hadramaut. Lebih kurang 2000 km, tuan-tuan. Tak ambuh. Tu miskin. Sebab tu maknanya
Akhirat ni boleh ambil pi sikit-sikit dah. Jangan sapa baloh. No. Oh, baloh nak jadi JPKK. No, berebut. 1000 je benda basah. Putus silaturahim. Nabi kata apa? Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hari ni berebut, dok tegur, dok latih jadi pengurusi surga. Ada elang tak pengurusi surga? Ada. Ya cik, dia elang cik. Nama dia orang dia tau. Kek-kek minta derma, kek-kek minta derma tau. Hapi surga ada ayah gini tau. Tapi kita pun satu ke kita ekong tau. Selesa nak selesa nak ekong. Tapi tak dalam tabung surga RM1. Dah padang tau nak bayar ekong. Molek bayar RM1 duduk luar. Dia rumah RM1. Duduk rumah langsung duduk kat baik air molek. Padang dia. Bukan kata surga ni kita kata di surga lain. Surga ni 10 riyal belaka nampak nak tabung maknanya tak ada masalah. Adalah akhir zaman api mah dia boleh bayar 1000 sebulan. Api surga dak berani nak tok kau suruh tok 10 riyal dah. Maknanya padang-padang lah tau. Ni siapa orang kata apa menyusahkan. Tapi kita nak selesa. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak akan memberi peringatan kepada diri saya lah khususnya tuan-tuan dan juga kepada semua yang hadir. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memperbaiki lah amalan ibadah kita. Kalau sebelum ni kita kurang baca Quran, start daripada malam ni kita baca Quran. Kalau sebelum ni kita selawat tak cukup pun 1000 kali sehari, start daripada malam ni at least kita usaha untuk selawat 1000 kali sehari insya-Allah. InsyaAllah dengan keazaman tu Allah Ta'ala beri. Tapi kalau kita memang awal-awal lagi tak mudah. Boleh tak selawat 1000 kali sehari? Allah, tak boleh rasa. Awal tak boleh dah. Terang kau boleh 1000. Boleh tuan-tuan kalau kita nak. Daripada pagi sampai ke malam pun tak boleh. 1000 kali. Sambil-sambil masuk siang bawang boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apa tak boleh? Sebab selawat ni hebat tuan-tuan. Saya tekan sangat ni. Ada orang Nabi kata di hari akhirat nanti dia berjalan di atas tiang sirat ni dalam keadaan ihtizaz. Ihtizaz ni terhuyung-hayang. Kali kanan, kali kiri, kali kanan. Nak jatuh lele. Nak jatuh dia imbang balik duduk mula tengah. Jalan pula nak jatuh pula bola kiri ke jurang neraka Allah. Tiba-tiba mari selawat yang pernah dia ucapkan sewaktu hidup di dunia. Lalu selawat itu memegang hamba ini kata Nabi, lalu memimpinnya melintasi tiang sirat. Maka selamatlah dia daripada jatuh ke dalam neraka Allah. Maknanya besar selawat ni tuan-tuan. Bukan setakat kita Allah Ta'ala berselawat kepada kita, tapi Allah Ta'ala akan beri keampunan, Allah Ta'ala akan beri kemudahan dalam kehidupan kita. Jadi janganlah tinggal selawat. Perkara mudah, amalan hak paling senang, dan juga walaupun kita buat dalam keadaan kita ada perasaan riak sekalipun, maka Allah Ta'ala tetap beri pahala untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.